Tafsir Nurul Ihsan jilid 4 surah pilihan. Itu saya. Okay, untuk memulakan majlis kita dengan ini dijemput kepada Al-Fadhil untuk membacakan Ummul Quran Al-Fatihah, dan seterusnya boleh dijemput untuk memulakan pengajian Ustaz, dan dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mulakan terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Pengacara majlis pada malam ini yang saya muliakan, Puan Rosniyati, Hajah Rosniyati Mansur, pengurusi Gema Nur Iman, seluruh staf kepimpinan, pendengar-pendengar yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita mengucapkan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan selalu pada kita untuk melazimi majlis ilmu. Sesungguhnya nikmat ini, kesedaran ini, dorongan ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ramai dikurniakan melainkan kata Allah Taala dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sebahagian sahaja di kalangan hamba-Ku ini yang mampu bersyukur. Syukur dengan makna menggunakan nikmat. Nikmat panca indera kita, pendengaran kita, mata kita, tenaga kita untuk antaranya menuntut ilmu dan memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh kerana saya terlewat pada malam ini, walaupun saya masuk nampak macam tak rasa bersalah, tapi saya rasa bersalah. Wajah saya menampak macam tak bersalah, tapi sebenarnya jiwa bersalah sebenarnya. Jadi pada minggu depan mungkin tak dapat buat kot pukul 9, kena buat 9 suku macam tu. Kerana saya memang setiap hari Isnin saya ada kuliah maghrib di sebahagian tempat. Memang tiap-tiap minggu, melainkan minggu kelima saja tak ada. Ada, minggu kelima pun ada. Minggu keenam tak ada. Sebab minggu keenam memang tak ada. Jadi kuliah pun tak ada juga minggu ke-6. Baik. Apa yang saya nak bagi tahu sini, kita habis lagi kita punya surah yang sebelum ini. Saya tak ingat dah kita. Habis, Ustaz. Dah habis Oh, habis dah. Ya. Jadi ini kita nak baca Surah yang baru. Surah yang baru ya. Surah semua dah lama dah turun, Puan admin ya. Semua dah lama dah turun 1000 berapa tahun. Baik, saya sedang cuba kita tengok satu surah. Surah tu nama Suratul At-Tahrim. Suratul Tahrim. Ya, cuba cari dulu. Kita bagi masa untuk cari Suratul Tahrim. Tahrim ya. Surat 201. 201. Dia nombor ni nombor Arab. Saya rasa semua boleh ada yang faham dan ada yang tak faham nombor Arab ke? Nanti kita belajar nombor. Ada tulis sebelah dia, Rumi. Oh, ada. Saya tak sebab saya buku lama tak ada. Okey, kita tengok 201. Siapa yang nak makan sambil-sambil pun boleh. Nanti rasa macam ni pula. Boleh. Tutup makan je. Kelas saya ni makan tak apa, minum tak apa, cuma jangan bersembang. Bersembang kalau ditutup mikrofon tak apalah. Tak dengar. Sebab nanti dia mengganggu.
perjalanan majlis kita pada malam ini, insya-Allah. 201. Saya pula yang cari tak jumpa. Baik, sekejap ya. Okey, jumpa dah. Surah At-Tahrim. Baik, ini ada satu kisah dalam surah ini. Kisah ini berkait dengan kaum wanita. Saya sengaja pilih kerana majoriti pendengar dalam kelas kuliah pada hari Isnin, kelas inilah Demanul Iman yang khususnya ialah majoriti wanita. Tidak keterlaluan kalau saya katakan 95% adalah wanita, betul tak? Betul ya? Kan nak tambah 96. Betul, banyak. Jadi insya-Allah surah At-Tahrim ini ada kaitan dengan kisah wanita. Dan nanti kita akan jumpa dua watak isteri Nabi SAW yang terlibat dalam kisah ini, iaitu Sayyidatina Hafsah dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, semua jumpa yang tak jumpa tu kalau tak ada kitab, tak apalah, boleh buka Al-Quranul Karim. Sebahagian daripada seni untuk kita memahami Al-Quranul Karim ialah memahami sabab nuzul. Sabab nuzul ini ialah sebab-sebab diturunkan surah itu. Maka kita pun bila kita baca, kita menjiwai. Ada yang kita sedih kerana ada yang diturunkan sekian-sekian sebabnya. Sebagaimana Wadduha, kisah tersebut berlaku, diturunkan. Muka surat 560. Ini surah apa ni? Tak apalah. Ustaz Tahrim. Ya? Tahrim, muka surat 560 Ustaz. Itu dalam Al-Quran, Ustaz. Oh, dalam Quran. Saya ingat dalam kitab saya. Kalau 560 tak cukup muka surat kitab ni. Dia 300 saja. Baik, tak apa. Buka Al-Quranul Karim. Buka Al-Quran, muka surat 560. Bagus. Tolong menolong. Ada yang buka Quran, bagi tahu muka surat Al-Quran kan. Tak apa, bagus. Alhamdulillah. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang menunjukkan kebaikan sama macam dia buat sebenarnya, insya-Allah. Walaupun dia tak ada Quran. Tapi kalau tak ada, macam mana dia nak bagi tahu kan? Ini semua insya-Allah yang tak ada kitab tafsir, kita buka Al-Quran. Kisah ini saya nak bagi tahu dulu. Kita baca, kadang-kadang kita kena tahu sabab nuzul. Sabab nuzul ini sebab kenapa diturunkan surah itu. Bila kita baca, kita tahu, maka kita menjiwai. Contohnya kita belajar hari itu tentang Wadduha. Surah Wadduha kita baca tak lagi? Ke belum? Sudah baca ke atau belum? Tak ingat Wadduha wal-lail. Macam belum. Dan belum okey. Dah, Ustaz. Dah sudah jadi ada khilaf pula. Baik, tak apa. Apa yang saya nak bagi tahu, kita tahu bahawa surah itu diturunkan tatkala Rasulullah diuji dengan kesedihan. Tahun yang diturunkan surah itu, Allah Ta'ala menjemput isteri baginda yang tercinta, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra alaihassalam. Saya selalu menyebut Sayyidatina Khadijah ini dengan alaihassalam. Satu ungkapan yang kadang-kadang sebenarnya diletakkan dengan para nabi-nabi yang terdahulu, tapi layak diletakkan oleh terhadap Sayyidatina Khadijah. Antaranya kerana Sayyidatina Khadijah ini sering menerima kiriman salam daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Maka dia juga dinamakan, diletakkan dengan alaiha assalam. Jadi tatkala itu jugalah Abu Talib juga dijemput oleh Allah Ta'ala tahun yang sama. Kemudian Sayyidina Jibril tidak mendatangi Rasulullah SAW dalam tempoh yang lama, tak pernah jadi rekod Jibril tak datang tanpa berita sampai 2 minggu. Ini menyebabkan musyrikin Makkah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu telah ditinggalkan oleh Tuhan kamu. Kan? Sedih Nabi. Maka bila kita baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, kami tidak tinggal kamu Muhammad. Wa ma qala, kami marah pun tidak. Kan? Begitulah surah-surah yang lain pun. Baik, untuk surah ini nanti dia akan ada satu kisah. Ya, kisah ini walaupun khilaf, tapi tak apalah. Salah satu di antara dua keadaan ini, kedua-duanya melibatkan isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ini kita akan jumpa watak penting dalam kisah ini ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Sayyidatina Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kita tengok. Suratul Tahrim Madinah. Dalam banyak-banyak kitab yang kita baca dah jumpa dah satu surah Madinah. Tapi kebanyakan surah Makkiyah. Kali ini kita jumpa Madinah ataupun Madaniyah. Ya. Diturunkan ba'da hijratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, selepas mana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Ya. Baik, semua tak banyak ayat dia, 12 ayat sahaja. Ada rezeki kita habiskan malam ni. Tak ada rezeki kita sambung pada minggu hadapan. Boleh ya? InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad. Nampak tak Allah Ta'ala panggil Nabi macam mana? Allah Ta'ala tak kata, hey Muhammad, tidak. Jadi panggilan-panggilan. Kalau Nabi-Nabi lain, Allah Ta'ala panggil Musa, Isa, kan? Apa lagi? Zakaria. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala panggil dengan Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Tabtaghi mardata azwajik. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Minta maaf ya, kurang sedap sikit suara saya malam ni kerana saya dah 2 kelas. Agak kehabisan suara. Nak jadi macam syair pula saya baca. Ya, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kerana apa engkau haram barang yang Allah Ta'ala halal bagi engkau? 5 soalan. Lima tuharrim. Tuhan tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu Muhammad mengharamkan sesuatu yang halal bagi kamu? Adakah tabtaghi, adakah kamu sengaja nak mengambil hati isteri kamu, takut mereka berasa hati dengan kamu, maka kamu haramkan sesuatu yang halal bagi kamu? Ada isu di sini sebenarnya. Apa yang diharamkan? Apa yang Nabi haramkan untuk diri Nabi SAW? Di sini ada khilaf. Tapi di sini disebut satu pandangan saja. Saya nak bawa 2 pandangan. Yang pertama, madu lebah. Yang kedua, Mariyatul Qibtiyah. Boleh ingat tak? Yang pertama, madu lebah. Yang kedua, Mariyatul Qibtiyah. Siapa Mariyatul Qibtiyah? Seorang jariyah yang dihadiahkan kepada Nabi SAW tatkala Nabi menghantar utusan kepada Muqawqis. Siapakah Muqawqis? Muqawqis ini ialah pembesar Mesir, Raja Mesir, Azimu Al-Qibti. Waktu itu disebut dengan Qibti. Qibti, bangsa Qibti. Sebab Mesir ni dia bukan orang Arab, dia bangsa asal Qibti. Ya, orang Qibti. Sebab dinamakan Mariyatu Al-Qibtiyah kerana bangsanya ialah Qibti. Jadi ada benda khilaf yang pertama. Yang pertama kata Nabi mengharamkan madu lebah untuk diri Nabi, sedangkan madu lebah itu halal untuk Nabi. Yang kedua, ada yang mengatakan bahawa pendapat dalam kitab ini mengatakan Nabi mengharamkan Mariyatul Qibtiyah untuk diri Nabi, sedangkan halal bagi Nabi. Jadi tatkala Nabi menghantar utusan untuk ajak Muqawqis, Raja Mesir, untuk masuk Islam, Muqawqis dia tak nak masuk, tetapi dia melayani surat Nabi itu dengan baik. Kerana ada raja-raja yang bersikap kasar dengan Nabi. Ada yang mengoyak surat Nabi. Ya. Seolah-olah dia kata Nabi nak ajar dia. Seolah-olah dia kerajaan lama macam Rom dan Parsi. Tetapi Muqawqis ini bagus. Dia walaupun dia tidak menerima tawaran Nabi, ajakan Nabi untuk masuk agama Allah, tapi dia tidak menolak dengan kasar. Bahkan dia mencium surat Nabi SAW.
Ini perangai ini masih ada ya. Maknanya kelakuan Muqawqis, kemudian apabila Maryah menjadi jariah Nabi, sebenarnya Muqawqis tak bagi seorang, dia bagi 3 orang kot hamba. Cuma yang lain tu sahabat ambil. Dia panggil jariah, hamba kan. Kemudian Maryah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua kata madu lebah. Kenapa Nabi haramkan madu lebah? Kerana ada pakatan di antara isteri-isteri Nabi, kerana mereka cemburu dengan Nabi, berbaik dengan salah seorang isteri Nabi yang lain, maka ada pakatan yang kedua. Dia seolah macam isteri-isteri pun ada tim A, tim B. Jadi bila Nabi balik daripada seorang rumah, daripada salah seorang isteri, yang saya tak ingat nama apa, maka bila Nabi balik, isteri-isteri Nabi dah berpakat bahawa nanti kalau Rasulullah balik, kita bagi tahu kata mulut Rasulullah berbau. Maksudnya bau yang tak enak. Busuklah tu. Bukannya betul pun. Rasulullah mana pernah mulut busuk. Cuma surah apa? Surah At-Tahrim ya. Suratul Tahrim. Muka surat 201. Kalau Al-Quranul Karim muka surat 506. Baik. Pakatan ini mereka berpakat kalau Rasulullah balik nanti daripada rumah salah seorang daripada isteri Nabi, kita katakan bahawa ya Rasulullah, bau apa ni busuknya? Mereka nak supaya Rasulullah nak kata isteri tu tak pandai menjamu makanan sehingga mulut Rasulullah berbau. Maka bila balik ke rumah, mereka pun buat apa yang mereka rancang. Isteri-isteri ini mengatakan bahawa mulut kamu berbau ya Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah baru sahaja minum madu lebah. Maka oleh kerana isteri-isteri tidak berkata busuk, maka Rasulullah mengharamkan madu lebah untuk diri dia. Pendapat pertama kata Rasulullah mengharamkan Mariyatul Qibtiyah. Okey. Kisah pengharaman Mariyatul Qibtiyah ini nanti kita akan baca dalam ni. Kita akan baca kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Maryah terhadap dirinya. Sedangkan Maryah itu halal bagi dia. Baik, kita baca. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kerana apa engkau haram barang yang Allah Ta'ala halal bagi engkau? Kerana engkau tuntut keredaan isteri engkau. Semata-mata kamu nak mereka suka, mereka gembira, maka kamu dah haramkan sesuatu yang halal bagi kamu. Baik. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini ghafur, lagi amat rahim, ampun. Engkau ini haram. Engkau ini haram. Maknanya apa yang engkau haramkan itu, kamu boleh patah balik, halalkan semula, maka Allah Ta'ala maha mengampuni. Baik. Kita masuk ayat yang seterusnya. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh telah fardu Allah akan terhurai sumpah kamu itu. Kerana Rasulullah bersumpah tak nak lagi mengharamkan diri itu, maknanya Rasulullah bersumpah tak nak lagi menggauli Mariyatul Qibtiyah. Ya. Kalau ikut tafsir ini, Rasulullah mengharamkan Maryah terhadap dirinya. Sedangkan Maryah itu halal, anugerah Allah, hadiah daripada Muqawqis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hasil perkongsian hidup Nabi dengan Maryah, dapat anak nama Ibrahim. Sebab itu kalau ada rezeki jemaah-jemaah Gema Nur Iman ni, kalau ada yang ada rezeki boleh berkunjung ke Mesir. Cuba lihat bagaimana orang Mesir ini, dia bukan asal Arab, tapi kasih mereka, sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi. Sehingga kan kalaulah mereka bergaduh, bertumbuk, bergusti di tengah jalan, ikutlah kadang-kadang tepi jalan, kadang-kadang tengah jalan. Baik. Menyebabkan kadang-kadang kita lalu, kita akan sebut sallu ala Rasulillah. Cukuplah, stoplah, selawat dekat Nabi. Dia orang boleh stop bergaduh dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kasih dengan Nabi sehingga kan mereka pernah mengundang Sayyidatina Nafisah. Sayyidina Nafisah ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru kepada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i ada guru seorang perempuan namanya Sayyidatina Nafisah. Nafisah. Ya, Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah. Jadi Sayyidatina Nafisah ketika mana masuk sampai saja ke Mesir sudah ditunggu beribu-ribu orang di sempadan kerana menuntut, kerana mereka inginkan keberkatan daripada Sayyidatina Nafisah. Ya, mereka mencintai Ahlul Bait. Warga Mesir, rakyat Mesir ini sangat mencintai Ahlul Bait Nabi SAW. Kerana Nabi minta dalam Quran kan, Allah Ta'ala kata, bagi tahu ya Muhammad, sesungguhnya kamu tidak menuntut apa-apa barang daripada umatmu hasil usaha kamu menyebarkan dakwah. Tetapi kamu hanya minta, Nabi kata, aku hanya meminta kamu buat baik kepada, berikan mawaddah, kasih sayang kepada keturunan-keturunan aku. Sebab tu kita ini kadang-kadang kita memuliakan keturunan Rasulullah kerana apa? Kerana kita teringat jasa leluhur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sungguh telah fardu Allah akan terhurai sumpah kamu dengan kafarah sumpah. Jadi kafarah sumpah beri makan 10 orang miskin. Maka Nabi nak batalkan pengharaman tadi, maka diberi makan 10 fakir miskin. Seorang satu cupak. Seorang satu cupak. Atau merdekakan hamba, boleh juga. Merdekakan hamba, dan jika tiada dapat maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ini dipanggil kafaratul aiman. Kafaratul aiman ini kita bersumpah nak meleraikan sumpah, maka kena bayar denda. Maka denda itu ialah berpuasa atau bebas hamba atau bagi makan kepada fuqara wal masakin. Jangan sumpah ikut suka. Sumpah maka dia ada kafarah, namanya kafaratul aiman. Dalam kitab fiqh dipanggil ahkamul aiman wan nuzur. Kitab sumpah dan juga nazar. Boleh faham ya? Baik. Sambung lagi. Wallahu maulakum. Kenapa disebut bayar sumpah semua ni? Sebab bayar kerana Rasulullah nak buat balik benda yang dia sumpah tadi kerana ditegur oleh Allah, maka nak keluar daripada sumpah itu Rasulullah kena bayar denda. Denda itu yang kita sebut. Kemudian Allah Ta'ala kata wallahu maulakum, dan Allah Ta'ala Tuhan yang menolong kamu. Maula dengan makna orang yang menolong kita. Maula, Tuhan kita. Wa huwal alimul hakim, dan ialah Tuhan yang amat ketahui lagi amat hakim pada perbuatannya. Ya. Wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Sedap bahasa Quran Ini baru nak mula cerita ni. Jangan tidur jangan tidur. Ada yang tengah mengunyah nasi tu, stop sekejap. Sebab ini kisah yang menarik berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ketika berrahsia sembunyi oleh Nabi kepada setengah isterinya akan perkataan kata mufassirin, sebab turun ini ayat daripada awal surah hinggalah sampai ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Mula daripada ayat tadi, ayat awal, sampai nanti kita akan jumpa di belakang, sampailah ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Maka ini menceritakan apa? Di antara ayat awal sampai ayat qu anfusakum ini menceritakan, iaitu beri giliran isterinya. Ini ada cerita dia. Adalah Rasulullah beri giliran isterinya, maka minta izin Hafsah. Sayyidatina Hafsah binti Sayyidina Umar. Hafsah anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka pada giliran ziarah ibu bapaknya, maka benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar Hafsah dibawa masuk Maria Al-Qibtiyah, jariyah yang dihadiah oleh Muqawqis raja Mesir. Okay, bagi perhatian. Kalau tidak, tak faham cerita nanti. Dah lah saya masuk lewat kan, tak faham cerita pula. Baik. Giliran kali itu Rasulullah banyak isteri. Cuma kali itu giliran Rasulullah bersama dengan Hafsah. Cuma Hafsah minta dekat Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak balik rumah.
nak ziarah ibu aku dan mak bapa aku, iaitu Saidina Umar. Maka Rasulullah mengizinkan, maka keluarlah Hafsah daripada rumah untuk pulang balik ke rumah Saidina Umar, yakni bapanya. Cuma apabila keluar daripada rumah, Rasulullah bawa masuk Maryah di dalam bilik Hafsah, ya, untuk tidurlah dengan sebab halal kan, bila dah halal maka hukumnya sama macam hukum isteri. Baik, apa jadi lepas itu? Maka dibawa masuk Mariyatul Qibtiyah Jariyah yang dihadiah oleh Muqawqis Raja Mesir ke dalam bilik Hafsah. Nampak tak? Dia bawa masuk ke dalam bilik Hafsah. Maka tatkala balik Hafsah dapat pintu tertutup, duduk ia di muka pintu. Bila balik, maka Rasulullah bersama dengan Maryah dalam bilik dikunci. Maka bila Hafsah balik, pintu tertutup, maka dia duduklah di muka pintu. Dia tunggu Rasulullah duduk di muka pintu. Bila Rasulullah keluar, didapati keluar Rasulullah penuh dengan peluhnya yang mulia. Maka menangis Hafsah, katanya, Tuan izin pada hamba. Hafsah menangis, ini bilik saya, ini tempat tidur saya dengan Tuan. Tuan dengan makna Rasulullah. Tetapi Tuan izinkan seseorang masuk ke kamar saya. Oh, dimarahlah bilik dia. Sebab bawa masuk Jariyah tuan rumah hamba, tempat tidur hamba. Hari hamba tiada pula tu, dibawa masuk bagi hamba. Dan hak maka Rasulullah hendak menyuka Hafsah. Nampak tak Rasulullah? Kita baca kisah begini, kita kena ambil akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi? Nabi boleh sahaja berkata, ini hak aku. Ini hak saya, Rasulullah, Allah bagi. Ini halal bagi aku, ikut suka akulah. Tapi Rasulullah tak menggunakan hak semata-mata untuk meneraikan kecemburuan isterinya. Kan? Rasulullah kata apa? Rasulullah nak menyukakan balik isteri dia. Akhlak Nabi begitu. Menyukakan Hafsah, maka bisik kata ia, haram atas aku. Maka bila Rasulullah nak bagi Hafsah suka balik, Rasulullah bisik kepada Hafsah, jangan risau, lepas ini dia haram ke atas aku. Maknanya haram, tak boleh dah lepas ini. Dan bapa engkau dan Abu Bakar jadi khalifah kemudian daripada aku. Bahkan Nabi bagi tahu lagi, dan kamu nak tahu tak satu berita gembira? Nampak tak? Ini isteri suami Rasulullah nak ambil hati Hafsah. Walaupun sebenarnya tak jadi kesalahan pun bagi Nabi. Benda halal kan? Dan Rasulullah maksum, dipelihara daripada dosa dan salah. Tapi Rasulullah tak guna lesen tu. Rasulullah cakap lagi, dan kalau kamu nak tahu, selepas aku wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Selepas itu, bapa kamu jadi khalifah. Nak istilah kita ni nak bagi seronok. Kemudian daripada aku, dan jangan engkau khabar ini pada seseorang. Maka tatkala keluar, maka dia kata, apa yang jadi hari ini, apa yang berlaku hari ini, apa yang kamu tahu, kamu janganlah bagi tahu orang. Kamu simpan sudahlah rahsia ni. Rahsia apa ya? Rahsia aku dengan Maria bawa masuk bilik kamu, dan keduanya rahsia, apa-apa yang aku bagi tahu ini semuanya rahsia. Maka kamu jangan bising. Kamu jangan pecahkan rahsia ini. Rasulullah memberi amanah. Rasulullah memberikan amanah kepada Hafsah untuk menjaga rahsia. Tapi apa jadi lepas tu? Maka kita kena baca lagi. Okey? Maka dia kata, jangan engkau khabar, jangan kamu bagi tahu ini pada seorang yang lain. Maka tatkala keluar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka khabar Hafsah akan Aisyah, khabar biliknya, tak peraya. Orang Kedah kata tak peraya, tak upayalah, tak boleh jaga rahsia juga. Jadi ini kita baca sebagai gelagat-gelagat isteri Nabi sahajalah. Kita tidak ada hak untuk berkata Hafsah ni seorang yang sangat tak pandai jaga rahsia. Jangan kata macam tu, tak elok. Kita, isteri-isteri Nabi ni, perjuangan mereka, kesetiaan mereka, sabar mereka dengan Rasulullah SAW sangat tinggi. Bukan senang. Jadi isteri Rasulullah bukannya nak boleh letak emas di leher. Bukan boleh jadi orang yang mewah.
Maka kena sabar banyak. Kehidupan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dunia. Memang dunia. Kerana Rasulullah ini kita anggap sebagai presiden. Ketua yang paling tinggi sekali dalam Islam. Jadi kesibukan Rasulullah SAW. Sebab itulah kita kena faham bahawa mereka ini wanita-wanita yang berada di sekitar Nabi, iaitu isteri-isteri Nabi SAW yang digelar sebagai Ummahatil Mukminin, ibu-ibu bagi orang Islam. Sebab itu selepas wafat Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang diizinkan bernikah dengan isteri-isteri Rasulullah SAW. Kerana dianggap sebagai bernikah dengan ibu sendiri, haram hukumnya. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh. Tidak ada seorang pun yang layak dan boleh untuk berkahwin dengan mana-mana isteri yang Rasulullah tinggalkan ba'da wafatin Nabi SAW, selepas wafat Nabi SAW. Ya, kedudukan ini jangan disentuh, dan mereka semua adalah mulia, mereka semua adalah insan yang berada di samping Nabi, hatta Maria sebagai jariah Nabi pun. Jadi pengajaran yang kita dapat di sini, Rasulullah tak pernah marah kepada isteri-isteri Nabi, walaupun kita sebutkan tadi, ini hak Nabi, ini leluasa Nabi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada masalah, bahkan dijamin daripada awal lagi bahawa Nabi adalah seorang yang maksum, dijanjikan syurga, dijanjikan kebenaran, bahkan Nabi adalah insan yang paling mulia dalam dunia. Menandingi nabi-nabi yang lain pun tidak boleh menandingi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kita sendiri menumpang tuah sebagai umat Muhammad SAW. Ya, okey kan ni semua? Nampak macam saya online kan? Saya selalu bila saya ya, Puan Admin baru nampak macam baru lepas makan nasi ayam tu. Tadi lepas nampak macam mengunyah. Semua okey Ustaz, segar bugar lagi. Okey. Khusyuk. Belum makan Ustaz. Baik. Kita sambung lagi sikit lagi. Kelas malam ni lewat sikit habis sebab saya masuk lewat kan. Boleh sabar Kena sabar. Cuba kita tengok. Saya suka tengok bagaimana Rasulullah SAW punya akhlak. Kita hari ini selalu menyebut-nyebut tentang hak. Bila menyebut-nyebut tentang hak, maka perkara ini akan menyebabkan perbalahan. Bukan bermakna hak itu tidak wujud, tetapi sebenarnya hubungan di antara dalam rumah tangga ini dia bermain di antara bukan hak. Kalau dia apa yang saya nak sebut saya pun tak faham apa yang saya nak sebut. Masalah dia ialah tentang husnul muasyarah. Bagaimana menggauli dengan baik, baik, ya. Jadi sebab itu Rasulullah SAW menunjukkan contoh yang sedemikian. Kalau kita buka dalam Syama'il Muhammadiyah misalnya, kita akan dapati bahawa Rasulullah SAW sekalipun banyak isteri, isterinya ramai, sahabatnya ta'assub dengan Rasulullah SAW, sehingga kan ada istilah disebut dalam hadis, disebut syadidut ta'assi, maknanya fanatik. Kita ni tak boleh fanatik dengan orang, sebab kita tak tahu dia memikul kebenaran sejauh mana. Tetapi dengan Nabi kita boleh fanatik. Disebut dengan syadidut ta'assi. Sehingga ada yang nak meniru gaya tidur Nabi. Ada yang nak meniru gaya jalan Nabi. Ada yang nak meniru gaya duduk Nabi SAW. Sampai macam tu mereka. Kan? Cara senyum Nabi. Cara macam-macam lah. Kerana mereka menganggap ittiba', mengikut Nabi, kelakuan Nabi. Syadidut ta'assi. Dipanggil ta'assiyan bin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana fanatik mereka. Kan? Jadi sambung cerita. Sambung. Maka ternyata Hafsah tidak menyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia membocorkan rahsia ini, diberitahulah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam kisah ini ada dua watak isteri yang terlibat, ialah Hafsah binti Umar dan Aisyah binti Abi Bakr. Khabar biliknya, falamma nabba'at bihi, maka tatkala khabar Hafsah, nampak tak? Nabba'at maknanya mengkhabar oleh Hafsah, bihi dengannya, dengan khabar itu, cerita itu, akan Aisyah kerana zan. Zan ini
Dia yakin, dia sangka besar bahawa Aisyah tidak akan membocorkan rahsia. Oh, Nabi percaya dekat dia. Maka harapan Nabi dia tidak membocorkan rahsia. Dia membocorkan kepada Aisyah dengan harapan Aisyah boleh simpan rahsia. Khabar biliknya itu, maka kerana apa? Zon ini sangka besar. Tiada keluar daripadanya. Tetapi ya Aisyah tak khabar kepada siapa-siapa. Aisyah jaga rahsia. Cuma Rasulullah tahu bahawa rahsia itu bocor melalui mulut Hafsah. Melalui siapa? Kerana apa? Wa azharahu Allahu alaihi. Tuhan bagi tahu Nabi, isteri kamu sudah membocorkan rahsia. Hafsah dah bocorkan rahsia. Boleh faham? Dan menzahir akan dia oleh Allah. Jibril pun beritahu. Dengan lidah Jibril kata khabarnya telah terbuka. Jibril bagi tahu, ya Muhammad, sesungguhnya ya Rasulullah, khabar kamu yang kamu harap daripada Hafsah supaya tidak terbongkar, sekarang sudah terbongkar. Ya. Arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Mengaku Rasulullah setengahnya iaitu haram Maryah Al-Qibtiyah dan berpaling daripada setengahnya iaitu Abu Bakar dan Umar jadi khalifah. Falamma nabba'aha bihi, maka tatkala khabar Rasulullah akan Hafsah dengan khabar itu sudah terbuka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Hafsah, kamu telah membuka rahsia aku. Lebih kurang nak bagi tahu, kata, aku tahu dah kamu yang membocorkan rahsia. Maka terkejut Hafsah. Bila terkejut, apa kata Hafsah? Qalat man amba'aka hadha. Man amba'aka. Man, siapa? Amba'aka. Amba'aka ni, nabak ni berita. Maknanya siapa yang memberitahu kamu? Hadha, terkejut dia. Kata Hafsah, siapa yang berkhabar akan nikau, kata hamba buka rahsia Hafsah. Maka sudah tentu Hafsah sangka siapa yang buka? Dia akan sangka Aisyah yang buka rahsia. Maka kata Nabi SAW, qala nabba'ani al-alimul khabir. Kata Rasulullah, yang bagi tahu ini ialah al-alimul khabir. Siapa al-alimul khabir? Allah yang bagi tahu. Seronok kalau kita baca surah ayat ini, kita baca dalam keadaan kita tahu kisah dan kita tahu tafsir. Baru kita dapat menyukui. Sebab bahasa Quran ni, saya nak bagi tahu, orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu bahasa Quran ni dia sangat unik. Kerana dia tak sama langsung. Bahkan dengan hadis pun dah beza. Dah beza dah. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Kata Rasulullah, mengkhabar akan daku oleh Tuhan yang amat ketahui zahir kerjaan dan ketahui batinnya. Apa yang kamu kerjakan itu tahu. Batin kamu pun Allah Ta'ala bagi tahu. Maka rupanya perbuatan Hafsah itu menjadi satu kesalahan. Maka Rasulullah SAW, saya ingat Tuhan kata kepada mereka, in tatuba ilallah. Nampak tak? In tatuba. Nampak tak? Kalau kita mengaji bahasa Arab, tatuba, alif itu menunjukkan tasniyah. Tasniyah ni maknanya dua orang. Tatuba, jika taubat oleh kedua itu. Kedua engkau. Maknanya kedua-dua mereka yang berpakat kena bertaubat. Iaitu Hafsah dan Aisyah. Kalau mereka bertaubat, sebab apa? Taubat kepada Allah daripada buka rahsia. Sebenarnya rahsia Nabi maknanya tak boleh buka. Allah Ta'ala pun marah. Maka kalau Tuhan kata bagi tahu kepada Aisyah dan juga kepada Hafsah, kalau mereka bertaubat kerana membuka rahsia itu, maka Allah Ta'ala akan terima taubat mereka. Yang penting taubat dulu. Taubat dulu. Faqad daghat qulubukuma, maka sungguh telah cenderung oleh hati kedua kamu kepada haram Maryah Al-Qibtiyah. Erti rahsia kedua kamu demikian itu serta benci Rasulullah. Maka sebab tu Rasulullah kata, aku haramkan Maryah. Sedangkan selepas itu Allah Ta'ala kata, jangan haramkan. Wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Dan jika menzahir kedua atasnya Nabi pada yang ia benci, maka bahawa Allah itu iaitu Tuhannya dan Jibril dan segala mukminin yang soleh-soleh
dan malaikat kemudian daripada yang demikian itu tolong Allah. Orang mukminin iaitu tolong pula atas kedua kamu. Turun tatkala duka cita Rasulullah, Hafsah buka rahsia. Maknanya Rasulullah berduka cita kerana Hafsah membuka rahsia. Dan bersumpah tiada beri giliran sebulan. Sebulan Rasulullah tak akan bagi giliran kepada Hafsah. Maknanya Hafsah tak akan dapat giliran untuk Nabi mai rumah dia selama 1 bulan sebagai denda kepada membuka rahsia. Dan duduk ia pada bilik Maryah Qibtiyah. Dan Hafsah dia kena duduk ia pada bilik Sayyidatina Maryah. Maka tatkala cukup 29 hari, mula masuk Rasulullah pada Aisyah, maka katanya tuan hamba bersumpah sebulan. Ini 29. Maka Rasulullah selepas mana 29 hari, Rasulullah mula masuk bilik Aisyah. Aisyah maka katanya, Aisyah peringatlah Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah kamu kata nak elak daripada berjumpa kami selama 1 bulan? Sekarang 29 hari. Maka Rasulullah kata, tak, bulan ini hanya ada 29. Kan bulan Islam ada 29 ataupun 30 sahaja. Maka sabda bulan ini 29. Maka tatkala dengar Sayyidina Umar Rasulullah mengasing-asingkan isterinya, datang ia dan katanya, ya Rasulullah, jangan payah atas tuan hamba kerjaan perempuan. Jika tuan hamba sudah tolak, maka Allah Ta'ala dan malaikat dan Jibril dan Mikail dan hamba dan Abu Bakar dan segala mukminin serta tua hamba. Sayyidina Umar, dia tak masuk untuk anak dia. Maksudnya dia tak berpihak kepada anak dia. Dia tahu bila dengar berita ini, dia berkata, ya Rasulullah, kalau kamu dah tolak mereka, seolah-olah ayat dia, kita cari lain pun tak apa. Macam tu. Ya. Jika tolak, maka Allah Ta'ala, malaikat, Jibril, Mikail dan hamba dan Abu Bakar dan segala mukminin serta tua hamba, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu. Nampak tak? Ayyubdilahu. Maka akan diganti dengan isteri azwajan khairam minkunna. Akan digantikan dengan isteri yang lebih baik. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Sungguh Tuhan Muhammad ini jika talak ia akan kamu, bahawa beri tukar baginya. Bagi tukar ni maknanya Tuhan akan ganti yang lebih baik daripada kamu. Lagi yang Islam, lagi yang mukminah, lagi yang taat, lagi yang taubat. Saihatin, sayyibatin. Sayyibat ni maknanya sayyibat, sayyib wa abkara al-bikr. Sayyibat maknanya anak dara, abkar janda, jangan silap-silap. Sayyibat dengan makna janda, abkar dan iaitu dengan makna anak anak dara. Al-bikr, bikrun tu makna anak dara. Maknanya jangan risau ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya ayyuhalladzi, barulah tutup kisah tadi. Habislah kisah tadi saya nak cerita. Cuma Sayyidina Umar dia memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang telah berlaku. Ya. Sebenarnya kisah-kisah ini ada yang menyebabkan Aisyah berasa hati. Ada yang berasa hati dengan sebahagian sahabat. Contohnya Aisyah pernah berasa hati dengan Sayyidina Ali. Kan kita pernah tahu bahawa Sayyidina Aisyah pernah terlibat, bukan terlibat, dia difitnah dalam kisah hadisul ifki. Hadisul ifki ini peristiwa Sayyidatina Aisyah difitnah dengan sahabat Nabi nama Safwan. Tapi oleh kerana Rasulullah pada peringkat awal tak mengetahui cerita itu dengan jelas, maka Rasulullah hanya menunggu Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Maka dalam tempoh serta mentara nak turun wahyu tu, maka Aisyah bersedih. Kerana Rasulullah itulah. Bahkan ulama kata itulah di antara tanda kebenaran Rasulullah dan ayat Quran ialah kalaulah Rasulullah mereka-reka ayat Quran, Al-Quran itu ditulis oleh baginda sendiri, direka oleh baginda sendiri, sudah tentu Rasulullah akan cuci nama dia cepat-cepat kerana ini melibatkan maruah dia. Tapi tak. Beberapa tempoh yang lama juga barulah turun ayat membersihkan Aisyah. Betul? Maka dalam tempoh itulah Sayyidina Ali pernah cakap dekat Nabi, alah ya Rasulullah, cari yang lainnya lah. Macam tu. Kan? Menyebabkan Aisyah pernah berasa hati dengan Sayyidina Ali. Jadi ini kita anggap kisah-kisah ini berlaku sebagai kita bukan nak anggap bahawa kisah-kisah ini betapa
Ali sekian-sekian. Jadi jangan begitu. Kita baca, bahkan Ali termasuk dalam 10 sahabat iaitu yang mubasyirin ilal jannah, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan syurga. Ya, baik. Barulah kita masuk ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara oleh kamu akan diri kamu dan ahli kamu, itu ahli kamu dengan ahli keluarga kamu, akan neraka dengan disuruh taat, junjung suruh Allah, tegahnya dan ajar agama dan Quran, baca dan faham dan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat harta. Jadi suami, terutamanya ketua keluarga, qu anfusakum, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Kalau nak jaga ahli keluarga daripada neraka, apa yang kena buat? Yang pertama, disuruh taat, junjung suruh Allah, dipanggil imtisal al-awamir. Kemudian tegah, jangan tegahan Allah jangan dekati. Kemudian ajar agama kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada isteri. Ajar Quran, baca Quran, faham, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat harta. Penekanan ini perlu didedahkan dalam keluarga dengan baik supaya mereka dapat diselamatkan daripada api neraka. Sebab itu kita semua nafsi-nafsi, maknanya masing-masing. Tak ada, kalau suami masuk, isteri akan masuk sekali, tak mesti. Sebab itu kena jaga. Kena rasa tanggungjawab menjaga, dan kita pun tak boleh mementingkan diri sendiri dalam masalah ni. Maka arahan ini diberikan oleh Allah supaya kita semua pakat jaga ahli keluarga daripada neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bermula nyalanya api itu manusia kafir dan batu asnam, terlebih hangat daripada api dunia, dinyala dengan kayu dan umpamanya. Mesti dalam mana-mana ayat Tuhan akan ingatkan juga tentang neraka dan juga kiamat. Alaiha malaikatun ghilazun shidad, atasnya yang Tuhan bagi tahu lagi, semua pegawai-pegawai neraka ini adalah malaikat. Ya, yang menjaga neraka ini malaikat, yang menjaga syurga juga malaikat. Oh, panjangnya, 12 ayat tapi panjang. Tak sempat habis malam ni. Kita kena tambah hari nanti insya-Allah. Allah Ta'ala berfirman, atas yang jaga neraka ini ialah malaikat yang sangat keras, ghilazun. Ghilaz dengan makna kasar dan keras, berbeza dengan yang menjaga syurga. Keras hati lagi sangat kuat, tiada rahim. Kita tahu bahawa malaikat yang menjaga neraka ini malaikat nama apa? Siapa boleh jawab? Lupa lah tu, Google tu, mesti tengah Google. Nama malaikat ada yang kata Malik ataupun Zabaniyah. Membawa Malik, Malik. Jadi malaikat ini ghilazun. Tuhan sifatkan malaikat yang jaga neraka ini dengan ghilazun. Dia hati kering. Hatinya kering. Maknanya ghilaz. Dia takkan rasa kesian. Kita dah tak boleh pujuk dia. Kerana mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan meninggalkan sama sekali perintah Tuhan. Sebagaimana order yang mereka terima demikian, maka begitulah yang mereka akan buat. Dia tak sama macam manusia. Manusia ada yang berpotensi khianat dan ada yang menjadi amanah. Tapi malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi malaikat itu ghilazun shidadun. Tiada rahim, maknanya tidak ada belah kasih lah. Suka mengazab makhluk, dan dia ni ada disukakan Allah Ta'ala buat dia suka mengazab makhluk, seperti suka manusia makan makanan 9 belah orang. Apa maksud ni? Makanan 9. Saya tak faham ni apa dia dengar, tiba-tiba 9 belah orang. Dan selepas itu kita akan jumpa penceritaan tentang malaikat yang saya sebutkan tadi. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'su di sini kata ulama, mereka tidak meninggalkan apa yang Tuhan perintah. Bahkan ma amarahum wa yaf'alun, dan mereka melakukan ma yu'marun, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tak boleh pujuk lagi dah. Kita kalaulah kita nak kau tim,
dengan orang, dengan manusia, walaupun dia ini membawa arahan Tuhan ya. Kalau kita rasuah dia, mungkin dia akan dengar. Oh lah, jangan diam-diam lah. Aku bayar sikit dekat kamu. Tapi malaikat tak boleh rasuah. Malaikat tak makan suap. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tiada derhaka mereka itu malaikat. Pegawai neraka itu akan Allah. Barang yang disuruh ia akan mereka itu, dan mengerja mereka itu barang yang disuruh mereka itu. Ini tak payah lah. Ini dia nak ambil usul bahasa Arab balik. Sebab itu dia ulang-ulang supaya kita faham. Disuruh mereka itu, ayat ini menakut orang mukminin daripada hari murtad dan menakut orang munafik supaya beriman dengan sebenar lidah dan hati. Bila disebut orang munafik beriman, maka disebut lidah dan hati. Kerana orang munafik ini lidahnya tak sama dengan hati. Disebut tidak lurus, tidak sidq. Maka sebab itu kita mengelak daripada menjadi nifaq, kerana apa yang ada di dalam tidak sama dengan apa yang dilontarkan keluar. Maka mintalah Allah supaya jauhkan kita daripada nifaq, jauhkan daripada bersifat dengan sifat orang munafik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Salawat pada Nabi SAW. Ya ayyuhallazina kafaru. Hai segala kafir-kafir. La ta'tadhirul yawm. Jangan kamu minta uzur hari ini, iaitu hari yang dimasuk mereka itu ke dalam neraka. Uzur yang kamu bagi tahu, alasan yang kamu bagi tahu sekarang dah tak guna lagi dah. Tak boleh minta uzur. La ta'tazirul yaum dengan makna pada hari kiamat ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Al-yaum dengan makna hari itu. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Hanya dibalas kamu itu barang yang ada kamu mengerja kufur dengan Allah dan Rasul itu dengan balasannya neraka. Baik. Maknanya yang munafik pun boleh dimasukkan ke dalam neraka. Munafik tak mesti kafir. Munafik ada saja orang Islam tetapi bersifat dengan sifat nifaq. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai segala orang mukmin. Ini pesan untuk orang mukmin pula. Tadi pesanan untuk orang kafir, sekarang pesan untuk orang mukmin. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat oleh kamu kepada Allah akan sebagai taubat yang nasuha. Apa makna nasuha? Taubat yang betul-betul benar. Taubatnya bukan taubat. Taubah. Benar lagi suci hati. Taubat nasuha ni dia kena suci hati. Maknanya tak ada langsung sekelumit pun rasa nak patah balik pada benda yang lama kita buat. Ya. Sebab itu perasaan menyesal yang Tuhan lontarkan dalam jiwa kita, itu satu anugerah sebenarnya. Kadang-kadang orang yang buat maksiat, dia rasa Tuhan tak sayang dia. Allah, Tuhan dah tak nampak aku dah kot. Mesti Tuhan tak nak pandang aku lagi. Sebab berkali-kali aku melakukan dosa. Sebenarnya, Tuhan izinkan kita bertaubat. Tuhan buat perasaan menyesal itu wujud dalam diri kita. Itu juga tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita sebenarnya. Bahkan bila kita dah taubat, kita cukup, kita dah menyesal, kita berhenti buat, dan kita berjanji takkan ulang lagi perkara itu, dipanggil taubat nasuha. Maka tak boleh ada pula perasaan Tuhan tak terima taubat kita. Kata Al-Arifin Billah, ahli-ahli tasawuf kata, merasai Tuhan tidak menerima taubat kamu setelah kamu suci hati bertaubat, maka perasaan rasa Tuhan tak terima taubat itu ialah dosa yang kedua terbesar selepas syirik. Kata ini bagi ahli-ahli sufi, kerana berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat nasuha ialah suci hati, tiada mahu lagi kembali kepada dosa, menyesal dan tinggal dosa. Tiga ini dia panggil syarat taubat. Maka najis disuci dengan basuh, maka dosa disuci dengan taubat. Taubat itu dianggap sebagai bahan pencuci yang menyucikan dosa kita. Ya. Baik, dengan sebagaimana mau ada taubat sebilang-bilang dosa. Seperti dibasuh sebilang-bilang kena najis kerana dosa, maka dosa ini najis juga sebenarnya. Dosa ini disebut najis, tetapi nama najisnya ialah najis batin. Najis batin. Sebab itu bila mengumpat dalam hati. Oh kan, kita mengumpat di mulut. Bila mengumpat di mulut, ialah mengumpatlah. Dia panggil ghibah. Ghibah.
Tapi bila kita buruk sangka, mulut tak keluarkan ucapan, hati kita yang buruk sangka dengan orang. Maka disebut, kata Imam Ghazali, berburuk sangka itu kepada manusia lain, su'uzzanni, berburuk sangka kepada manusia lain, ghibatun fil qalbi, dia dikira mengumpat juga tapi mengumpat dalam hati. Sebab tu nak jaga hati susah. Baik, saya stop takat tu dulu boleh lah. Ada 5 minit lagi kita baca suratul Al-Mulk. Saya dah kehabisan tenaga sikit. Jadi lagipun memang dah on time lah ni, dah memang dah memang cukup masa. Jadi insya-Allah 5 minit yang terakhir ini kita baca sama-sama suratul Mulk. Jadi saya minta tanda di mana saya berhenti, kerana saya tak tanda dah sebab kitab ni saya baca banyak tempat, kadang saya lupa. Nanti kita tak mengulang ayat yang sama. Boleh lah? Okey. Jadi Ustaz, ya. maaf Ustaz. Satu je nak tanya. Apa beza alimul dengan khabir tu? Alimul al-khabir. Alim dengan makna alim, tahu ya. Khabir ini kalau kita faham dengan makna khabir. Khabir ini digunakan dengan makna pakar. Ya. Dia lebih daripada alim lagi. Alim tahu, tapi khabir ini dia pakar. Pakar ni dia merujuk kepada sesuatu benda. Mana Tuhan alim pun dia, khabir pun dia. Sebab itu disebut kalau pakar disebut khubara. Khabir. Khabir ataupun dia punya plural dia disebut dengan khubara. Pakar-pakar. Orang yang memang teliti dalam perkara tersebut. Baik boleh faham Okey Ustaz, terima kasih. Baik, boleh kongsi ni dekat skrin suratul Mulk. Kalau tak boleh tak apa, saya buka Quran. Ada tadi tu? Alhamdulillah. Okey, sama-sama kita baca suratul Mulk untuk menutup kelas kita pada malam ini. Baik. Alamak, kejap Ustaz. Gelap lah pula. Ya. Tak apa. Kalau tak boleh saya buka Quran. Okey. Okey. Tak apa, jangan risau. Benda boleh bincang. Minta maaf Ustaz. Tak apa. Benda kecil saja. Jangan diperbesarkan. Ya. Surah Mulk muka surat apa? Saya pun terlupa sebab saya duk baca surah Mulk ni tengok di phone je. 562. 562. Terima kasih. Ada bunyi goreng ikan. Siapa goreng ikan tu? Dapat nasi semua dah tu. Saya baru orang goreng ikan. Oh ya, Allahu Akbar. Betul kan? Astagfirullahaladzim. Sekejap ya, kita jumpa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pelan-pelan lah, saya dipesan supaya jangan laju kan. Tak apa, kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Jadi saya serahkan kepada pengerusi majlis untuk meneruskan agenda lewat malam kita. Dipersilakan. Mic tak on, Mira. Mikrofon. Ustazah Masyam. Ustazah Masyam sayang. Astagfirullahalazim. Demikian tadi bacaan surah Al-Kahfi daripada Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Ya. Jika agama Nur Iman dan para jemaah penyerta ilmu kerana telah mengimarkan taman syurga Nur Iman pada malam ini dan segala kekurangan dan ketidakkesempurnaan sepanjang kuliah berlangsung kami mohon berjuta ke maafan Ustaz. Dan ini berakhirlah
hari ini Bola Malam melabuhkan tirai kita pada malam ini. Izinkan saya untuk maklumkan program pada esok hari, iaitu bermula pada jam 6.45 pagi dengan kuliah subuh yang akan disampaikan insya-Allah oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam dengan bacaan surah Yasin dan tazkirah. InsyaAllah dijemput kepada semua jemaah untuk hadir pada esok pagi. Sekali lagi dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih, dengan ini kita persilakan kepada Ustaz Abdul Hadi Johari untuk membacakan doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr dan seterusnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak kepada seluruh pendengar Gema Nur Iman, semualah. Mudah-mudahan kita diampuni Allah dan diganjari setiap kerja urusan kebajikan kita yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam. Itu sajalah pertemuan kita pada malam ini. Jazakallah khairan Ustaz. Selamat malam.